Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak cikgu? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey. Masa niat belajar kerana Allah SWT. Okay, kita nak jawab, kita nak belajar, kita nak berilmu tentang surat 79, aktiviti membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks. Okey, kita dah belajar ayat tunggal ialah hanya Ali bermain bola sepak. Kalau ayat majmuk ialah gabungan antara dua ayat tunggal dengan digabungkan dengan kata hubung. Okey. Contohnya Ali menyelam sambil minum air. Perkataan sambil tu kata hubung lah. Tapi tu dah bermaksud peribahasa pula. Okey. Surat 79. Mula-mula ceritanya ialah ayat tunggal dan ayat majmuk. Alice yang baik hati. Okey, mula makan malam. Jiran mereka memangku anak kecil. So ayatnya, Alice makan malam bersama dengan keluarganya di restoran Kantan. Di meja sebelah jiran mereka, Puan Siti sedang duduk sambil memangku anak kecilnya. Ni. So kata ayat tunggal yang pertama lah, keluarganya di restoran Kantan. Ayat majmuknya, jiran mereka Siti sedang duduk, dah duduk sambil apa? Jiran mereka Puan Siti sedang memangku anak kecilnya. Jiran mereka Puan Siti sedang duduk. Jadi gabungkan sambil aja. Okey, boleh? Tu maksudnya. Okey, lepas tu kedua, anak kecil menangis, cuba memujuk terus menangis. Anak kecil itu menangis untuk nangis. Puan Siti memujuk anaknya supaya diam, tetapi anak itu terus menangis. Itu pun kata ayat itu pun ayat majmuk. Puan Siti memujuk anaknya supaya diam, tetapi anak itu terus menangis. Okey, dia tidak dapat menikmati makanan yang dipesan. Okey, dari situ sub dia ke sana. Sana tu maknanya muka surat seterusnya. Surat di sini. Mahu menolong, minta kebenaran. Alice mahu menolong Puan Siti itu. Dia minta kebenaran daripada ibu dan ayahnya. Kata hubungnya ialah dan untuk menjadikan dia ayat majmuk. Dia minta kebenaran pada ibu. Dia minta kebenaran pada ayahnya. Jadi gabungkan dia minta kebenaran daripada ibu dan ayahnya. Okey, pergi ke meja, berkata sesuatu, mengambil anak kecil tu. Okey. So Alice pergi ke meja Puan Siti. Dia berkata sesuatu pada Puan Siti. Lalu mengambil anak kecil itu. Pun bolehlah. Okey, lepas tu dia ke sini. Alice meletakkan, menghiburkan, berhenti menangis. Okey. Alice meletakkan mainan beruang itu di atas tempat kerusi mainan kerusi anak kecil itu serta menghiburkannya. Dan serta-merta anak kecil itu berhenti menangis. Contohnya lah, itu ayat cikgu. Okay, lepas tu dia pusing lagi ke naik atas balik ke sini. Bersalaman mengucap terima kasih. Jadi Alice bersalaman dengan Puan Siti. Puan Siti mengucapkan terima kasih. Ataupun Alice bersalaman dengan Siti. Lalu Puan Siti mengucapkan terima kasih. Pun bolehlah kalau nak jadi ayat tunggal. Nak jadi ayat majmuk. Okey. So, apa dia punya aktivitinya? Muka surat 89. Okey, aktiviti 4A. Baca, fahami dan kelompokkan. Okey, awak baca ni. So, dia suruh klasifikasikan mana satu ayat tunggal, mana satu ayat majmuk. Okay, lagi sekali ayat majmuk mesti ada kata hubung. Ayat tunggal tak ada. Okey. Jom kita buat, kita cubalah kita cuba. Okey. Buat baik dibalas baik. Ayah bawa Siha ke kedai buku. Tu macam ayat tunggal je tu, senang tu. Ayahnya menunggu dalam kereta. Pun macam ayat tunggal je. Seorang wanita serta dua orang anak kecilnya juga masuk kereta itu. Serta ni macam kata hubung. Sebab contohnya ayat tunggalnya, seorang wanita memasuki kedai itu. Dua orang anak kecilnya memasuki kedai itu. Jadi dia buat serta. Seorang wanita serta dua orang anak kecilnya juga masuki
kedai itu. Ni contoh ayat majmuk. Siha menahan pintu kedai lalu memberikan laluan kepada wanita itu. Nah, lalu ni macam kata hubung. So, bila kata hubung, maksudnya dia adalah ayat majmuk. Siha mengambil beberapa alat tulis. Mungkin itu ayat tunggal. Okay, jadi awak tulislah sini berapa ayat majmuk, berapa ayat tunggal. Tak kisahlah yang mana-mana. Kalau ikutkan, lagi bagus. Perenggan by perenggan. Okay, tapi dia nak 5 ayat tunggal, 5 ayat majmuk daripada cerita ini. Okay, wanita tadi menghampiri Siha lalu membayar untuk Siha. Tu macam ayat majmuk tu. Itu cikgu tolong. Cikgu tolong. Okay, boleh Okay, itu baru satu. Okay, lepas itu, sebab kerja latihannya daripada muka 89 dengan 92. Banyak ni awak kena buat. Okay, itu 89, 90 pula. Bina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay, contohnya Siha pergi ke pasar raya bersama dengan ibu bapanya. Okay, macam ayat tunggal. Mereka keluar dari rumah lalu mereka berjalan ke meter parking kereta. Ini ayat majmuk. Okay. Siha ayah bayar masukkan duit siling meter. Okay. Siha dan ayahnya telah tiba di tempat di meter parking kereta. Dah. Mereka ayahnya bayar parking kereta dengan masukkan duit siling ke dalam meter tersebut. Itu contohnya lah. Okay. So, kamu juga boleh menggunakan ayat majmuk. Siha dan ayahnya. Siha melihat ayahnya bayar dengan memasukkan duit siling ke dalam meter. Pun boleh juga. Itu kreativiti awak lah untuk buat ayat. Okay. Wanita muda mengeluarkan dompet membuat bayaran. Mungkin wanita muda itu mengeluarkan dompet untuk membuat bayaran. Contohnya lah. Sebab kalau kita nak buat ayat tunggal, wanita itu mengeluarkan dompet. Wanita itu hendak membuat bayaran. Itu dua-dua ayat tunggal. Tapi orang nak campurkan jadi ayat majmuk. Wanita itu mengeluarkan dompet lalu membuat bayaran. Untuk membuat bayaran. Contohnya lah. Okay. So, nombor 4. Wanita muda membuat bayaran tidak sedar wang tercicir. Okay. Wanita itu telah buat bayaran namun tidak sedar wangnya tercicir. Bolehlah tu. Itu cikgu jadikan gabungan satu ni jadi ayat majmuk. Kan? Ataupun tunggal-tunggal. Wanita itu telah buat bayaran. Wanita itu tidak sedar tentang wang tercicir. Contohnya. Tapi tadi cikgu buat ayat majmuk. Wanita itu membuat bayaran namun tidak sedar akan wangnya tercicir. Contohnya lah. Okay. Siha mengutip wang kertas lalu memanggil wanita muda tersebut. Tu boleh juga kata majmuk. Ataupun Siha mengutip wang kertas tersebut. Siha memanggil wanita muda itu untuk dipulangkan duitnya. Contohnya lah. Okay. Ini cakaplah Siha memulangkan duitnya kepada wanita tersebut. Wanita tersebut mengucapkan terima kasih kepada Alice. Alice ke ni? Siha. Siha. Ataupun kalau nak majmukkan ni, Siha memberikan wang kertas itu kepada wanita tersebut, lalu wanita tersebut mengucapkan terima kasih kepada Siha. Pun boleh juga. Okey, itu contohlah, itu ayat cikgu. Kamu buatlah ayat kamu sendiri. Kalau tak boleh, ikut je lah ayat cikgu. Okey. Satu lagi muka 92. Okey. Tulis tindakan kamu berdasarkan situasi bawah, gunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey. Kamu terjumpa seekor burung di hadapan rumah kamu. Sayap burung itu kelihatan patah. Okey.
So, bila kamu jumpa situasi ini, apa yang kamu nak buat? Itu maksudnya. Tulis tindakan kamu berdasarkan situasi di bawah, gunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Jika saya dalam situasi di atas, saya akan ambil burung itu lalu membawanya kepada doktor haiwan. Okey, itu pun boleh. Jika saya di situasi atas, saya akan mengambil burung tersebut. Apa tu? Saya akan menghantar burung tersebut ke doktor haiwan untuk dibaik pulih, untuk disembuhkan. Contohnya. Tapi itu ayat tunggal dengan ayat tunggal. Kalau macam tadi saya cakap tadi, ayat tunggal dengan majmuk, saya akan mengambilnya dan lalu saya menghantar ke klinik haiwan untuk disembuhkan, untuk rawatan susulan, untuk dirawat. Contohnya gitulah. Okey. Jiran kamu terlupa untuk bawa kunci rumah. Dia tidak dapat masuk rumah kerana ibunya belum pulang dari tempat kerja. Okey. So, bila macam ni kamu nak buat apa? Okey. Jika saya dalam situasi di atas, jiran kamu tahu bukan kamu. Jiran kamu terlupa untuk bawa kunci rumah. Dia tidak dapat masuk rumah. Jadi, jika saya di atas, saya akan memanggil kawan saya untuk singgah di rumah saya. Okey, itu satu. Dan singgah saya. Lepas tu, saya akan memberikannya makan dan minum sementara menunggu ibu bapanya pulang dari tempat kerja. Contohnya. Itulah contohnya. Okey, itu ayat cikgu. Okey. So, itu saja. So, cikgu harap kamu boleh jawab dengan baik. Alhamdulillah.